Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita muji Allah taala dengan kesedaran bahawasanya hadirnya kita dalam majlis ini bukan kerana daya dan upaya daripada kita. Kita memuji pada Allah Ta'ala sesuai dengan pujian seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa kuasa, hanya bergantung pada rahmat Tuhannya. Kita memuji pada Allah Ta'ala sesuai dengan seorang hamba yang penuh dengan dosa namun dilayakkan oleh Allah untuk dihadiri seperti majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah, kita puji Allah Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha lembut kepada kita. Begitu juga kita sampaikan selawat dan salam kepada baginda Nabi SAW, dan kita bermohon pada Allah Ta'ala dengan berkat majlis maulid ini, dengan berkat tempat yang mulia ini, dengan berkat niat-niat baik kawan-kawan yang hadir, moga-moga Allah ampunkan dosa kita, terima taubat kita, tingkatkan iman kita, mantapkan ketakwaan kita, pelihara tauhid kita, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pertama sekali kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Taufik atas usaha yang baik ini, majlis yang subhanallah sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia. Dan begitu juga kita mengucapkan salam ta'zim kita kepada para asatidah kita, Ustaz Iqbal Hanif, Ustaz Nasrullah, dan juga para asatidah yang lain, Ustaz Ali Zainal Abidin dan yang lainnya. Alhamdulillah, kita hadir dalam majlis maulid yang sangat agung. Majlis maulid ini kalau seorang sahaja di kalangan kita bangun, bila-bila waktu kita baca majlis maulid seorang diri pun dah jadi majlis yang sangat agung. Sebab kita bercerita dan memuji, memberi salam kepada manusia yang paling agung. Ini kan pula kita hadir dalam majlis maulid, baca beramai-ramai berjamaah, dan kita hadir pula bersama kita para ulama, orang-orang alim kita, dan juga kita baca dalam keadaan hadir bersama kita keturunan Nabi SAW. Allah, ni nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf mengatakan, man lam ra'a wajah muflih kaif yuflih, barang siapa yang tak pernah lihat wajah orang yang berjaya, macam mana dia nak berjaya. Dia tak pernah lihat wajah orang berjaya, macam mana nak berjaya. Dia tak pernah belajar dengan pelumba lari yang handal lari, macam mana dia nak menang lumba lari. Dia tak pernah belajar dengan yang angkat berat yang mahir, macam mana dia nak menang angkat berat. Dia tak pernah lihat wajah orang yang berjaya, macam mana dia nak berjaya. Dan di sebaliknya pula dikatakan oleh para salaf, man qad ra'a wajah muflih kaif la yuflih. Dia pula yang dah selalu lihat wajah orang yang dah berjaya, kenapa masih belum berjaya? Dah kerap datang majlis maulid, dah kerap lihat wajah para habaib, dah kerap mengaji kitab dengan para asatidah kita, para ulama kita, tapi kenapa masih bermaksiat? Kenapa masih belum taat? Kenapa masih tak fikir akhirat? Kenapa masih tak siap-siap untuk kiamat? Allah, itu semua buah dan natijah daripada segala yang kita hadir maulid dan sebagainya. Alhamdulillah, kita hadir dalam majlis maulid Nabi SAW, selawat kepada Nabi SAW, masih dalam rangkaian maulid Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal ini bulan selawat, bulan maulid, penuh dengan maulid. Namun apa yang kita nak dapatkan daripada maulid semuanya bergantung atas diri kita sendiri. Maulid ini Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha suci, maha bijaksana. Allah, jangan kata Allah ciptakan Muhammad SAW tanpa sebab, mustahil. Allah ciptakan semut yang sekecil-kecil pun tanpa sebab pun mustahil. Sebab apa? Yang membuat sesuatu tanpa sebab adalah bodoh. Dan Allah suci daripada sebarang kebodohan. Tapi kalau Allah nak buat sesuatu tanpa sebab, boleh juga. Tetapi Allah suci daripada sifat kekurangan. Semua yang dia buat, semuanya bersebab. Jangan kata Nabi SAW, jangan kata aras, jangan kata syurga, jangan kata malaikat, jangan kata awliya. Semut dan cacing pun Allah cipta, semuanya bersebab. Allah perintahkan, wa rafa'na laka zikrak, kami akan angkat tinggi, mulia, terhormat
Setiap yang mengingat kamu, setiap nama kamu disebut, setiap tempat yang diberikan untuk kamu, setiap tempat yang kau sentuh, setiap tempat yang kau bicara, setiap tempat yang kau jalan, setiap tempat yang kau doakan, setiap orang yang bertakluk dengan kamu, wahai Muhammad, kami akan mulia dan kami akan tinggikan. Ada sebab tak Allah muliakan Muhammad? Ada sebab. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, ya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebab ke Allah perintah malaikat untuk selawat? Ada sebabnya. Allah perintahkan untuk umat Islam semuanya taat Rasulullah untuk dapatkan cinta Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta Allah, taatlah aku, engkau akan dapat cinta Allah. Maknanya apa? Ikut Muhammad, engkau akan dapat cinta Allah. Kenapa Allah gandingkan Muhammad dengan Allah begitu rapat? Ada sebab tak? Ada sebab. Kenapa sepanjang zaman Allah menjadikan umat Muhammad umat yang terpaling mulia berbanding dengan umat-umat yang sebelumnya? Ada sebab tak? Ada sebab. Kenapa Allah takdirkan Nabi Musa dalam hidupnya, dalam suhufnya, apabila dilihat begitu banyak keistimewaan Nabi Muhammad punya umat, Nabi Musa minta, jadikan ini untuk umat aku, tidak ini untuk umat Muhammad. Jadikan ini untuk umat aku, tidak ini untuk umat Muhammad. Jadikan ini untuk umat aku, tidak ini untuk umat Muhammad. Terakhir Nabi Musa kata apa? Jadikan aku umat Muhammad. Dia pula minta untuk jadi umat Muhammad, tapi Nabi Musa tak dapat. Allah takdirkan Nabi Musa begitu dahaga untuk jadi umat Muhammad. Ada sebab tak? Ada sebab. Allah jadikan Nabi SAW untuk naik Isra' Mi'raj begitu tinggi punya tempat sampai Jibril pun tak boleh lepas. Tak ada sebarang Nabi dan Rasul pun tak boleh lepas. Semuanya tak boleh lepas. Hanya Nabi Muhammad SAW sahaja boleh lepas. Nabi naik ke atas Sidratul Muntaha. Lepas Sidratul Muntaha, Nabi toleh belakang, Nabi nampak Jibril, Nabi nampak Arash, Nabi nampak kursi, Nabi nampak syurga, Nabi nampak neraka. Semuanya Nabi nampak. Itu yang dalam Dia'ul Lami' Habib Umar sebut wal arsy wal kursi ra'a maulana. Arash dan kursi pada hari tersebut melihat siapakah tuan kita yang sebenar, Nabi Muhammad SAW. Allah mengangkat Nabi Muhammad begitu punya tinggi. Tak ada sebab ke? Ada sebab. Cacing yang kecil pun ada sebab. Takkan begitu banyak punya istimewa untuk muliakan Muhammad, tak ada sebab. Semuanya bersebab. Dan termasuklah perbuatan Allah yang bersebab adalah Allah mentakdirkan kita hadir dalam majlis maulid yang bersempena dengan insan yang terpaling mulia. Tak ada sebab ke? Ada sebabnya. Ada sebabnya. Nabi banyak kisah yang kita dengar. Antaranya Nabi berkhutbah dekat mimbar. Tengah-tengah khutbah Nabi dengar, ni kisah ma'ruf. Nabi dengar suara pokok yang menangis. Sahabat tengok, sahabat dengar mana suara tangisan, rupanya tangisan daripada pokok. Nabi pergi dekat pokok, pendek cerita, pokok tu menangis sebab Nabi dah tak berkhutbah, tak pegang dekat, tak berpaut dekat pokok tu. Nabi sampai kat mimbar yang lain. Allah jadikan pokok ni asbab untuk zahirkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bersebab tak? Bersebab. Pokok yang keluar daripada akarnya datang melompat mengesot ke Rasulullah. Bersebab tak Allah jadikan pokok ni untuk zahirkan kemuliaan Muhammad? Bersebab tak? Bersebab. Jadi kalau itu pokok tu pelepah tamar, ada unta, ada borak, ada Jibril, semuanya Allah aturkan mereka ini untuk zahirkan, exposekan kemuliaan Nabi SAW. Semuanya pun bersebab. Ini kan pula kita manusia, daripada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia tu paling tinggi martabat punya spesies, punya ciptaan. Yang paling tinggi punya martabat, yang paling mulia, yang akan dihisap, yang akan masuk syurga atau neraka, yang akan lintas titian sirat, yang akan masuk kubur, yang akan disoal dalam kubur. Diaturkan manusia Bani Adam ini untuk masuk dalam majlis maulid Nabi SAW tanpa sebab ke? Bersebab. Mustahil tanpa sebab. Maka kalau kita bayangkan semuanya bersebab, dan kita pula Bani Adam, bukan kita hanya Bani Adam, kitanya umat Muhammad SAW, ada dalam majlis meraihkan Nabi Muhammad SAW,
punya besar sebabnya, punya tinggi sebabnya, punya banyak sebabnya. Lepas tu para ulama mengatakan al-madad ala qadri mashhad. Madad yang kita dapat bergantung atas tanggapan kita. Madad ni apa? Madad ni input-input kerohanian. Yang Allah inputkan bantuan-bantuan kerohanian dalam kita, itu madad. Input kerohanian yang kita dapat sesuai dengan tanggapan kita terhadap satu perkara. Kalau kita hadir dalam majlis maulid, ya malam ni tak ada kerja nak buat, aku pun santai-santai ajalah dalam majlis maulid. Apa nak ngopi kat luar, nak ngeteh kat luar, macam teruk sangat pula. Dah kawan aku ajak maulid, aku pun alang-alang santai ajalah dalam majlis maulid. Ya, kita dapat santai. Tapi kalau kita dalam majlis maulid ni pula kita kata, aku nak kebetulan nak jumpa kawan aku, lama tak jumpa, ya kita dapat jumpa kawan. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu atas niat. Jangan kata hadir maulid, hijrah bersama dengan Rasulullah pun dapat sesuai atas niat. Oh, niatnya buat maksiat, niatnya nak keduniaan, niatnya nak harta, niatnya nak kahwin, hijrah dengan Nabi. Dapat ke sama dengan sahabat yang niatnya betul? Tak. Itu hijrah dengan Nabi. Apalagi kita yang hadir dalam majlis maulid, lagi kena terperinci niat kita. Jadi kalau niat kita besar, yang kita dapatnya besar. Bayangkan tugas kita yang ada dalam majlis maulid ni. Bayangkan sebab yang Allah letak kita hadir dalam majlis maulid ini. Apa sebabnya? Kita hadir dalam majlis maulid, Allah, cuba kita bayangkan. Yang ada orang kadang dia buat majlis maulid, jangan kita kata kita buat majlis maulid untuk memuliakan Nabi Muhammad. Jangan kita kata kita buat majlis maulid untuk menzahirkan kemuliaan Nabi Muhammad. Jangan kita kata kita buat majlis maulid untuk meninggikan Nabi Muhammad. Tak. Muhammad dah memang tinggi. Muhammad dah memang mulia. Walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan gad kana wajib. Tadi sebut dalam dibai. Kalau kita buat setiap saat, setiap waktu maulid untuk Ahmad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan menambahkan kemuliaan Muhammad, bahkan itu dah memang wajib atas kita. Wajib untuk setiap saat kita bermaulidkan Muhammad. Sebab tu dalam Quran Allah letak surah-surah seperti Alam Nashrah Laka Sadrak. Itu surah maulid tu. Tu surah nak muliakan Muhammad tu. Wa rafa'na laka dzikrak. Itu surah bermaulidkan Nabi SAW. Setiap saat kita digalakkan untuk bermaulid. Maulid bukan selawat. Maulid ni mentakzimkan Muhammad. Jadi kalau kita dalam setiap saat bermaulid pun tak cukup untuk kemuliaan Muhammad, habis kenapa kita hadir dalam majlis ni? Nak kata nak muliakan Muhammad, Muhammad dah paling mulia. Nak kata nak tinggikan Muhammad, Muhammad dah memang tinggi. Nak kata menzahirkan cinta kita pada Muhammad, cinta kita apa sangat nak zahirkan. Yang nama majlis sesuai untuk muliakan Muhammad adalah majlis yang sampai Sidratul Muntaha. Itu baru sesuai dengan maqam Muhammad. Yang nama majlis sesuai untuk tinggikan Muhammad, yang nama solat jemaah bersama dengan para Nabi dan Rasul, Muhammad imamnya di Masjidil Aqsa. Itu nama setaraf dengan Muhammad. Tapi kalau majlis seperti kita, setaraf tak dengan majlis begitu? Tak. Habis buat apa kita buat majlis begini? Jadi kita kena cari sebab dan tugas kenapa kita ada dalam majlis begini. Allah dalam majlis maulid. Sangat penting majlis maulid ni. Kenapa? Kalau hanya nak muliakan Muhammad, dia tak payah buat maulid. Dah cukup dengan Isra' Mi'raj dah untuk muliakan Muhammad. Jadi buat apa kita buat majlis maulid? Kita buat majlis maulid kerana hadirnya kita dalam majlis maulid itu ada tugas yang spesifik untuk kita, Bani Adam, umat Muhammad, dan kita personally, individually. Ada sebab dan tugas untuk kita, bukan untuk bangsa lain, bukan untuk orang lain, bukan untuk spesies lain, bukan untuk zaman lain, untuk kita specifically. Apa tugas kita hadir dalam majlis maulid? Kita hadir dalam majlis maulid untuk menunjukkan rasa mengharapnya kita pada Muhammad. Kita hadir dalam majlis maulid, sebab tu majlis maulid ini bukan majlis untuk mengangkat orang lain. Ni majlis khas untuk angkat baginda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masuk dalam majlis maulid begini, sayugianya jangan kita masuk dalam majlis maulid nak angkat orang lain. Oh, ana masuk majlis maulid ni nak memuliakan pembesar-pembesar sekian-sekian. Muliakan secara adabnya, minta pembesar duduk depan apa semua tak ada masalah, itu memang akhlak kita. Tapi kalau ana nak mengampu, nak muliakan, ana masuk majlis maulid nak muliakan siapa? Ana nak muliakan kawan ana. Tak. Muliakan secara umum memang akhlak kita. Tapi nak deminya untuk beliau tak. Sebab apa? Majlis ni untuk muliakan Muhammad sahaja.
nak tinggikan Muhammad. Termasuk yang tak boleh diangkat dalam majlis maulid siapa? Diri kita. Sebab tu selalu saya dengar pesanan daripada guru saya, guru kita semua, Syekh Abu Zaki. Beliau selalu petik daripada kalamnya Habib Ali Masyhur, Allah yarham. Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim, beliau selalu sebut dekat ziarah Hud, kita dalam majlis maulid, dalam majlis-majlis besar, kena perhatikan adab dan akhlak. Satu, adab dan akhlak kita terhadap Allah Ta'ala. Termasuk adab dan akhlak kita terhadap Allah Ta'ala dalam majlis-majlis begini, perhatikan hati kita, jangan sampai ada makhluk Allah yang kita sangka lagi rendah daripada kita. Allah. Kalau dekat rumah kita, kalau dekat luar, dekat jalanan, pun dah tak boleh su'udzan, pun dah tak boleh rasa kita lagi mulia, pun dah tak boleh rasa orang lain lagi rendah. Okeylah, kita punya nafsu banyak, ajak su'udzan, okeylah. Paling kurang dalam majlis begini, jangan kita masih menganggap fulan lagi rendah. Kenapa fulan dapat, kenapa aku tak dapat? Ataupun kita menganggap dalam majlis begini, aku nak tonjol, aku nak tunjuk, aku nak pamer, aku nak tunjuk, aku nak angkat, aku yang bagus, aku yang layak, sepatutnya aku begini, kenapa aku tak diginikan? Ni majlis untuk angkat Nabi SAW sahaja. Jadi tugas kita hadir dalam majlis begini apa dia? Itu yang tadi kita minta sikit ustaz kita untuk baca syair yang dikarang oleh Syekh Abu Zaki tentang taubat. Sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang hadir dalam majlis yang mulia ini, kita di sini hadir, tugasnya besar. Kita adalah manusia yang tak lama lagi akan menghadap alam barzakh. Kita adalah manusia, kalau orang tak takut kepada alam barzakh, maka kalam ni bukan untuk dia lah. Kata-kata ni bukan untuk dia. Tapi yang kita seru adalah kepada apa? Kita seru kepada roh yang dalam jasad kita, roh yang dalam jasad setiap yang hadir. Roh yang takut untuk disoal dalam alam barzakh. Roh yang takut kalau dihimpit sampai pecah tulang rusuknya dalam kubur. Roh yang takut gementar kalau malaikat maut datang nak rentap rohnya. Roh yang takut kalau mati aja Raqib dan Atid kata buruknya amalan engkau. Roh yang takut kalau nak hadap di padang mahsyar nanti tenggelam dalam peluhnya. Roh yang takut apabila matahari tinggi sejengkal. Semua tu kita punya cerita tak? Semua tu kita punya cerita. Roh yang takut kalau dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyuka, tak boleh jawab. Ni kita seru, kalam kita ni seru kepada roh yang akan menghadap senario sekian. Kalau kita lah roh yang begitu, kalau kita yang takut alam barzakh, maka itulah tugas yang paling utama kita masuk dalam majlis maulid. Masuk apa dia? Masuk dalam majlis maulid, minta bantuan kepada Allah Ta'ala berkat dengan Rasulullah untuk roh yang takut dengan macam-macam perkara ini. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Wahai yang mengamankan mereka yang takut, amankan kami daripada apa yang kami takut. Berkat Nabi SAW. Apa yang kita takut? Barzakh. Apa yang kita takut? Malaikat maut. Awal mula orang diserbu oleh malaikat maut apabila diangkat hijab, first dia nampak siapa? Ini biasa kita dengar dalam kitab peringatan tentang umur insan apa semua. Awal mula hijab diangkat, yang pertama kita nampak siapa? Bukan malaikat maut. Pertama sekali kita nampak Raqib Atid. Kalau baik kita, Raqib Atid kata ahlan wa sahlan fulan, demi Allah kami gembira khidmat kepada Allah untuk catat amalan engkau. Selamat tinggal, moga-moga engkau berjaya dalam kubur, nanti kita bertemu balik wahai sahabat kami di mahsyar. Dia kata begitu. Tapi di sebaliknya, na'udzubillah min zalik, kalau orang itu jahat, Raqib dan Atid kata apa? Ni semua di kalangan kita ni akan menghadap keadaan begini. Raqib dan Atid kata apa? Wahai fulan bin fulan yang celaka, demi Allah kami merasa menyesal khidmat pada Allah, kami merasa menyesal berdamping dengan engkau, dan kami rasa menyampah mencatat amalan engkau, segala dosa-dosa dan kehinaan. Nyahlah engkau daripada kami, terimalah nasib engkau dalam kubur, siaplah engkau untuk kami tampil depan Allah waktu engkau dah hisap nanti. Allah. Raqib dan Atid kata begitu. Tak takut keadaan gitu. Kemudian jumpa malaikat maut. Yang ada orang sebelum malaikat maut datang, Nabi SAW dulu datang tenangkan dia. Yang ada orang sebelum malaikat maut datang, wali-wali Allah datang tenangkan dia. Yang ada orang sebelum malaikat maut datang, malaikat maut bagi salam dulu. Yang ada orang malaikat maut datang, roh dia sorok celah-celah badan dia. Malaikat maut kata keluar.
Wahai roh, keluar daripada badan sekarang, dah tiba waktu engkau. Roh ni menyorok di pelusuk-pelusuk badan, jangan tarik, jangan tarik. Malaikat maut kata, tak ke depan saat, tak ke belakang saat. Sekarang waktu untuk roh engkau keluar. Keluar. Rohnya tak nak keluar. Malaikat maut selup tangan dalam badan, ditariknya seluruh jasad. Mana roh? Mana roh? Dapat gegam aja roh, malaikat maut tarik begitu punya keras. Tak takut keadaan begitu? Kan takut. Setiap daripada kita akan menghadap tau. Setiap daripada kita akan menghadap keadaan begitu. Dalam kubur nanti, malaikat akan tanya, ma kunta taqulu fi sya'ni hadzal rajul. Dulu dekat atas dunia dulu, apa yang kau sebut tentang laki-laki ini, iaitu Nabi SAW. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Kan takut keadaannya. Di mahsyar nanti, bangun daripada kubur, ada yang mukanya macam anjing, ada yang mukanya macam babi, ada mukanya hina, ada yang mukanya berjalan dekat lantai. Allah, kan takut keadaannya. Ada yang berjalan kemudian jatuh, dipijak oleh orang, bangun, jatuh, dipijak lagi. Ada yang sesat, makan beribu tahun nak sampai dekat mahsyar. Sampai dekat mahsyar kena tunggu 50,000 tahun, matahari sejengkal di atas, tenggelam dalam peluh masing-masing. Kan takut keadaannya. Jadi hadirnya kita dalam majlis begini, kita dibukakan pintu yang paling besar oleh Allah Ta'ala, iaitu Nabi SAW. Nabi SAW, pintu paling besar untuk amankan kita daripada segala ketakutan kita. Jadi kalau kita hadir dalam keadaan kita tahu apa tugas kita, ya laksanakan tugas kita. Laksanakan tugas kita. Macam mana laksanakan tugas kita? Datang majlis maulid, selawatnya, setiap selawat tu biar bermakna. Setiap selawat tu biar hadir hati kita. Datang majlis maulid, biar tunjuk pada Rasulullah, ya Rasulullah, tak ada apa yang lebih berharga daripada engkau. Inilah majlis engkau, ini yang aku nak, ini yang aku perlu, ini yang aku harapkan. Ya Rasulullah, aku mengharapkan nazarah engkau. Ya Rasulullah, aku mengharapkan syafaat engkau. Jadi kalau kita sebelum hadir majlis maulid, kita kata, aku nak syafaat Rasulullah, aku perlukan Rasulullah. Tiba-tiba kita datang dalam majlis maulid, orang tengah baca maulid, kita santai, kita termenung, kita bual dengan kawan-kawan, kita keluar buat kerja-kerja dunia, masuk balik sekejap, oh belum habis lagi majlisnya, keluar balik sambung. Sama tak dengan cakap kita? Menzahirkan tak percakapan kita yang asalnya, aku perlu Rasulullah, aku mengharap Rasulullah, sama tak? Kan tak sama. Jadi kalau kita ada tugas, laksanakan tugas. Datang interview kerja, ente boleh, kalau interview kerja dia tak panggil ente lah. You dah sedia ke nak terima kerja ni? Are you up for the job? Ditanyakan. Engkau dah sedia ke nak dapat kerja ni? Sedia. What do you see yourself in 5 years time? Macam mana engkau nampak diri engkau 5 tahun akan datang? Kan selalu kerja-kerja tanya gitu kan. Oh 5 years time I akan jadi gini, I nak buat gitu, I nak buat gini. Hari pertama masuk kerja, kerjanya 8.30. Sampai-sampai 10.30. Mana yang bos nampak? Kelakuan kita ke percakapan waktu interview? Ya, kelakuan kita. Kalau cakapnya berbunga-bunga tapi kelakuannya lain, bermakna tak? Langsung tak bermakna. Tapi kalau tengah interview, kau boleh buat tak kerja ni? Aku ni tak pandai tapi aku cuba, insya-Allah aku cuba. Kau yakin tak boleh buat kerja? Aku tak yakin mana. Tapi aku cuba, aku siap nak belajar. Kalau ada orang nak ajar, aku nak buat. Cakapnya berbunga tak? Tak berbunga. Tapi datang kerja awal, kerjanya siap, buat kerjanya excellent, outstanding. Mana yang bos kira? Amalan dia ke interview dia? Ya, amalan dia, kerja dia. Sama macam kita hadir majlis maulid. Sebelum majlis maulid kan kita dah ada harapan pada Rasulullah. Kan kita dah pandang Rasulullah. Kan kita dah ada sandaran pada Rasulullah. Kan kita ada tugas kita. Ya, datang dalam majlis maulid, lakukan tugas kita. Teringat kita hadis Qudsi, Nabi SAW ceritakan, Allah Ta'ala kalau ada hamba datang solat, kemudian dalam solat hamba tu alihkan pandangannya pada tempat lain. Imam Haddad sebut dalam kitabnya, ini cerita hadis ni alihkan pandangan mata, apatah lagi pandangan hati. Lagi cela, terlagi cela. Kalau sekali hamba tu mengalihkan pandangan mata dalam solat, Allah kata apa pada hamba tersebut? Abdi iltafatta ila khairan minni, wahai hambaku, engkau paling kepada benda yang agaknya lebih berharga ke daripada aku? Allah siapa? Allah tanya, abdi, wahai hambaku. Kau cari apa lagi? Engkau kan menghadap aku.
Aku kan cukup untuk segala keperluan engkau. Apa yang kau takut? Bagi tahu aku sudahlah. Tapi dalam solat engkau cari selain aku. Hamba-Ku, engkau buat dosa dengan siapa? Dengan aku juga. Masuk solat, aku buka peluang menghadap aku, engkau panggil pada orang lain. Hamba-Ku, engkau paling pada perkara yang lebih berharga daripada aku ke? Kita pun fokus balik. Kali kedua, Allah tanya lagi, abdi, hamba-Ku, kau paling pada benda yang agaknya lebih berharga pada aku? Kita pun fokus balik. Kali ketiga kita berpaling daripada Allah Ta'ala, Allah tak kata dah. Allah yang berpaling pada kita. Dan kalau Allah berpaling pada kita, siapa lagi yang nak bantu kita? Sama juga macam kita hadir dalam majlis maulid Nabi SAW. Ulama qiyas daripada hadis ini, bukan dalam solat sahaja, dalam setiap perkara yang bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Setiap perkara yang kita hadapkan pada Allah Ta'ala. Setiap perkara yang kita bersambung pada Allah Ta'ala. Setiap perkara yang kita nak sembahkan kepada Allah Ta'ala. Termasuk yang kita sembahkan pada Allah Ta'ala apa dia? Maulid Nabi SAW. Yang ada orang dalam majlis maulid, kita baca dalam kitab Syaraful Anam, hujung-hujungnya kan, apa? Ada sebut kisah laki-laki ahli maksiat. Orang kampungnya tahu dia ahli maksiat. Orang kampung semua dah cop dah, dia ni orang berdosa. Satu hari dia meninggal. Bila dia meninggal, malamnya ada seorang wali Allah mimpi. Mimpi bertemu dengan laki-laki ini. Tanya, wahai fulan bin fulan, apa nasib engkau? Nasib aku, engkau tengok belakang aku. Ulama ni tengok belakang ahli maksiat ni, ada istana, ada gedung, ada tempat mewah dalam syurga. Ulama ni kata, oh, apa yang kau buat? Bukan kau ahli maksiat dulu? Ahli maksiat ni kata apa? Itulah. Bukan engkau je terkejut, aku pun terkejut ni. Apa salah, apa cerita? Dulu waktu aku ahli maksiat, hujung hayat aku tu ada satu kali, aku dapat hadir dalam majlis selawat. Jadi kalau sini panggil majlis maulid. Tapi kalau orang-orang Melayu lama, khususnya orang Johor, orang Jawa, dia tak panggil majlis maulid, dia panggil majlis selawatan. Majlis selawatan, majlis marhaban. Dulu aku hadir dalam majlis marhaban, majlis selawat. Tengah-tengah selawat, imam tu, syekh tu, dia seru kepada semua yang hadir. Wahai yang hadir, tinggikan suara anda, gembirakan hati anda untuk Nabi. Maka aku tinggikan suara aku pun jerit, Sallallahu ala Muhammad. Tinggi suara tak? Sebab aku tinggi suara, Allah kata aku lebih menghargai Muhammad daripada engkau. Sekarang sebab engkau menghargai Muhammad, aku bagi engkau syurga. Allah. Jadi kita hadir dalam majlis maulid ni benda kecil ke? Benda besar lah. Benda besar. Maksiat kita dengan orang tadi kampung cop dia ahli maksiat tau. Orang tadi hidup je bermaksiat. Maksiat kita dengan dia siapa lagi banyak? Dah tentu kita. Apa pula dia? Orang kampung panggil kita orang baik sebab Allah tutup keaiban kita. Dah tentu kita ahli maksiat paling besar. Kita yang lagi kena jerit daripada dia. Kita yang lagi kena gembira daripada dia. Kita yang lagi kena fokus dalam setiap selawat kita baca. Kalau kita berpaling dalam solat, Allah kata, wahai hamba-Ku, engkau paling pada benda yang lebih berharga pada aku. Ini kita paling daripada kekasih Allah Ta'ala. Dalam maulid, ada urusan dunia. Ting, handphone. Allah kata, Muhammadnya tak kisah tau. Nabi SAW tak kisah. Nabi dan para awliya, atas hak mereka sendiri mereka tak kisah. Tapi Allah Maha Adil. Man adani waliyan, kan? Faqad azanali bihad. Siapa yang musuh dengan wali-wali aku, dia dah mengisytihar perang. Aku isytihar perang kepada dia. Walinya tak tuntut bela. Allah tuntut bagi pihak walinya. Kita paling dalam majlis maulid, paling daripada siapa? Kekasih Allah Ta'ala. Allah kata, ada lagi ke pintu lagi besar untuk kau dapat pengampunan aku daripada Muhammad? Kau paling daripada Muhammad. Sebab tu dalam majlis maulid, secara umumnya, kalau habaib lain cerita. Secara umumnya hadirin semua, kalau dekat majlis habaib kita, khususnya dekat Tarim, kalau dalam majlis maulid ni, subhah, tasbih ni, tak boleh pegang. Kiai-kiai kita, habaib kita, tuan-tuan guru kita, kalau dalam majlis maulid, pengajian kitab dah tentu juga. Begitu juga majlis maulid. Pegang tasbih, dia akan berhenti. Ditanya, Afsal kau pegang tasbih, majlis kita majlis lalai ke?
Kan bukan majlis lain, majlis taat. Ya kenapa pegang tasbih? Sama-sama taat lah. Biar jadi jemaah. Pegang tasbih pun tak boleh. Sebab apa? Kau ada kerja lagi besar. Kerja lagi besar apa dia? Luahkan isi hati ni kepada Rasul. Rasulullah pandang, hati kita tak akan lepas daripada Muhammad. Walau kita bergelumang buat maksiat, malam dia bangun tahajud, surah taubat pada Allah Ta'ala, pun dia tak ingat apa maksiat dia buat. Na'udzubillah min zalik. Pun dia tak ingat apa maksiat dia buat. Berkat pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat jiwa yang bertaubat pada Allah Taala. Kita dapat jiwa yang kasyaf akan maksiat-maksiat lama kita. Kita dapat jiwa yang kenal diri kita yang paling hina. Kita dapat jiwa yang kenal harga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hadir dalam majlis begini, tugas. Ini tugasan. Tadi kita datang tadi tak ada clock in, clock out. Memang tak ada clock in, clock out. Clock in, clock out, kita hati kita clock in dengan Allah Ta'ala. Nanti kita keluar, kita clock out. Tapi kita keluar, apa yang kita dapat? Tugas tau. Ini semua tugasan. Aircon ada, lampu ada, tempat ada, orang yang khidmat bawa maulid semua ada. Lepas ni makanan ada ke tak tahulah. Biasanya kita harap ada. Tak ada pun tak apa kan. Ada makanan, ada yang masakkan, ada yang hidangkan. Itu semua apa dia? Itu semua gaji yang jalan tau. Gaji yang jalan. Dah dapat gaji, dah duduk, dah kerja, dah clock in, dapat gaji, duduk-duduk. Kok curi tulang? Curi tulang tau kiranya. Kita duduk dalam majlis begitu. Tugasan kita tau, tugasan kita. Tugasan kita kalau dekat syarikat, kita curi tulang, yang rugi syarikat. Gaji kita dapat tak? Dapat. Yang ruginya syarikat. Dalam majlis begini, curi tulang yang rugi kita. Yang kena soal kubur kita. Yang perlu syafaat kita. Jadi dalam majlis begini, we are on a job description. Kita atas tugasan. Kita ada job. Ini tugasan besar. Tugasan yang paling besar. Kalau kau tinggal meeting yang dapat 3 juta profit pun, ini lagi penting lah. Ini lagi profit daripada 3 juta. Ini lagi profit daripada dunia dan isinya. Kita hadir dalam majlis. Tadi kita dengar cerita tadi. Sekali menjerit gembira pada Rasulullah, tengok apa dia dapat. Allah ampunkan segala dosa dia. Allah ampunkan segala dosa dia. Pandang wajah habaib kita, pandang wajah para alim ulama kita, pandang wajah orang-orang saleh. Kita atas tugasan taubat pada Allah Ta'ala dalam majlis begini. Umur kita tak lama, anytime boleh mati. Kalau Allah takdirkan ni last majlis kita menghadap Rasulullah, Rasulullah kata, engkau pernah hadirkan majlis aku? Asal engkau dirotan oleh malaikat juga? Asal engkau tetap tak dapat jawab soal dalam kubur? Kau dah pernah hadir maulid aku dekat Taufik kan? Orang lain, kawan-kawan kau yang hadir semua dapat tahu syafaat aku. Semua lulus tahu soal kubur. Kau kan hadir juga, kenapa kau tak lulus soal kubur? Kenapa kau tak boleh cerita tentang aku dalam kubur? Kan rugi. Sama-sama dah hadir. Yuklah sama-sama kita lakukan tugasan kita. Fokus dalam majlis maulid. Dengarkan selawat-selawatnya. Luahkan isi hati pada Rasulullah SAW. Cerita pada Rasulullah apa yang kita takutkan. Cerita pada Rasulullah yang kita takutkan untuk anak kita. Ceritakan pada Rasulullah yang kita takutkan untuk isteri kita. Cerita pada Rasulullah tentang kerja kita. Cerita tentang Rasulullah yang maksiat kita nak keluarkan dah bertahun-tahun tak boleh. Taubat jatuh balik. Cerita pada Rasulullah. Minta Rasulullah nazrah, minta Rasulullah bantu, minta Rasulullah syafaatkan kita daripada dunia, lagi disyafaatkan daripada kemaksiatan kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita, terima taubat kita, jadikan kita di kalangan hamba-hamba yang beradab dengan akhlak yang terbaik dan beradab dengan adab yang terbaik di sisi para alim ulama kita, di sisi para habaib kita, khususnya di hadapan majlis Maulid Nabi SAW. Kurang lebih kita mohon maaf atas segala ketelanjuran dalam cakapan kita. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita. Amin. Allahumma amin. Wal afu minkum. Allahu Allah.